rumah yang serba indah ini, tempat baru. Baik, kita dah sampai muka surat. Ya. Kitab Sabilul Muhtadin, surat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmi barakatih. Syahdan. Surat 28. Jikalau berikut-ikutan 5 orang yang berlain-lainan ijtihadnya pada sembahyang 5 waktu, padahal yang adalah yang kena najis itu satu bejana daripada 5 bejana. Ada 5 bekas air dan ada 5 orang yang nak sembahyang 5 waktu. Nak sembahyang 5 waktu, 5 bejana, 5 orang. Salah satu daripada 5 bejana itu bekas air ni dah kena najis, tapi tak tahu mana satu. Maka salah satu cara nak menentukan dengan ijtihad. Jadi tiap-tiap seorang ijtihad. Katalah ni ada 5 bekas air. 1, 2, 3, 4, 5. Si A kata ni lah bejana nombor 1 ni lah yang kena najis. Si B kata tak, yang nombor 2 ni. Si C kata nombor 3, yang keempat kata nombor D kata nombor 4, E kata nombor 5. Masing-masing lain-lain. Jadi macam mana cara ni? Maknanya kalau si A ni kata ini najis, 4 ni boleh pakai, boleh ambil uduk mana-mana, 4 yang 1 ni najis, kata si A. Datang si B, tak, bukan yang tu, yang nombor 2 ni. Yang nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni suci, bolehlah wuduk antara yang 4 ni. Maka tentulah dan seterusnya. Maknanya si A ni bila dia tengok si B ni pakai yang nombor 1, kan, dia pakai nombor 1 semua, siapa-siapa lah pakai nombor 1 ni, maka dia tak bolehlah ikut orang ni, sebab dia i'tikad yang ni najis. Betul tak? Lepas tu yang nombor 2 ni pula, bila dia tengok yang si A ni pakai bejana yang tengah ni pula, nombor 2 ni, dia tak bolehlah ikut, sebab dia i'tikad ini najis. Sampai semua orang ada dia punya ijtihad masing-masing, kan. Maka jadi imam seorang daripada mereka itu sembahyang subuh, yang kedua imam zuhur, yang ketiga imam asar, yang keempat jadi imam maghrib, yang kelima ni jadi imam sembahyang isyak. Macam mana tu? Nescaya sahlah ikut sekalian mereka itu dengan setengahnya, melainkan imam subuh dan imam zuhur dan imam asar dan imam maghrib tidak sah ikut mereka itu pada imam isyak. Mana tu? Jadi masing-masing boleh jadi imam, jadi makmum. Melainkan imam subuh, imam zuhur, imam asar, imam maghrib. Subuh, zuhur, asar, maghrib tak sah ikut mereka itu pada imam isyak. Sebab apa? Sebab imam isyak ni dia pakai bejana yang nombor 5 ni lah, bejana yang satu ni, kan? Yang satu ni, yang salah satu yang nombor 5. Sebab bila ada 5, maknanya salah satu daripada 5 ni dah kena najis, tapi tak tahu mana satu. Salah satu daripada 5 ni ada kena najis, maknanya 4 tak kena. Nampak tak? Tapi tak tahu mana satu 4 tu. Masing-masing ijtihad masing-masing. Maknanya imam zuhur, asar, maghrib, isyak ni,
masing-masing boleh berimamkan diri. Boleh berimamkan orang sembahyang subuh. Bila imam subuh sembahyang boleh ikut, zuhur boleh, asar boleh. Dia tak boleh ikut yang nombor 5. Sebab satu najis kan. Daripada 5 ni satu najis. Dia kena kecualikan satu. Tapi sebab tak tahu satu ni, dia kena kecualikan yang satu. Dia kena tinggalkan satu. Sah ikut setengah, melainkan imam subuh, imam zuhur, imam asar, imam maghrib. Tak boleh ikut imam isyak. Dia kena tinggalkan satu. Dan demikian lagi imam isyak tu pula tidak sah ikutnya pada imam maghrib. Dia boleh ikut subuh, zuhur, asar. Maghrib dia tak ikut. Isyak dia jadi imam. Dia kena tinggalkan satu. Maka wajib atas imam subuh itu dan imam yang kemudiannya itu mengulangi akan sembahyang isyak. Tidak. Imam subuh dan imam yang kemudian itu, imam zuhur lah, dan imam asar, 3 orang ni wajib itu mengulangi akan sembahyang isyak. Dia sembahyang isyak tempat lain. Dia tak ikut imam ni. Dia kena sembahyang isyak, tidak berimam ke imam isyak tu. Dan wajib atas imam isyak tu pula mengulangi akan sembahyang maghrib. Dia tak ikut maghrib. Kalau dia ikut, batal sembahyang dia. Sebab dan jika ada yang kena najis itu titik. Dia faham ni? Dia macam ni, dia masalah dia sekarang ni. Kita ada 5 bekah. Dan ada 5 orang. Semua orang tahu salah satu daripada 5 ni kena najis, tapi tak tahu mana satu. Tapi tahu salah satu ada. Jadi dia ijtihad satu, tapi tak tahu mana satu. 5 tu satu. Satu yang mana tak tahu. Maknanya dia kena tinggalkan satu. Dia boleh 4 je. Sebab kalau dia pakai, dia imamkan, dia berimamkan semua sekali, maknanya dia dah tak sah lah satu. Salah satu sembahyang dia tak sah lah. Sebab tu dia kena ikut 4 je. Yang last tu dia kena tinggalkan. Begitu juga yang isyak, dia boleh ikut subuh, zuhur, asar, 3 je. Maghrib dia tak boleh ikut. Sebab kalau dia ikut, maknanya dia dah ikut 5. Dia kena tinggalkan satu. Sebab salah satu daripada 5 tu dah kena najis, tapi tak tahu yang mana satu. Dia sama macam ni lah. Kes dia sama macam cerita macam ni. Satu orang, bapak dia beritahu, kau jangan kahwin dengan orang kampung durian 3 batang. Kerana kat kampung tu, ayah pernah kahwin kat sana, ada adik kau kat situ. Adik tiri kau ada situ. Tapi ayah pun tak tahu mana satu. Jadi kau janganlah kahwin orang tu, takut terkahwin adik-beradik. Jadi dalam kampung tu ada, katalah 100 anak dara. 5 janda. Jadi daripada 100 anak dara ni, dia boleh kahwin mana-mana yang 99. Satu dia kena tinggal. Satu dia tak tahu yang mana. Kata dia kahwin ni cerai, dia sampai yang ke 100 tu tak dia. Dia kena tinggal seorang. Sebab ihtimal yang seorang tu lah adik dia. Macam itulah lebih kurang. Sama masalah. Dia kena tinggalkan satu. Ini kitab fiqah lah ni. Betul dia kata apa lagi? Ni kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa ni. Ini memang pelik punya masalah ni. Memang masalah pelik. Kalau berlaku lah. Dan lagi dia kata, dan jika ada yang kena najis tu, 2 berjana. Daripada 5 tadi 1 ni 2. Sahlah ikut sekalian mereka itu dengan setengahnya. Maksud ikut ni, seorang jadi imam dan jadi makmum. Seorang jadi imam, dia makmum. Melainkan yang imam subuh dengan imam zuhur dan imam asar, tidak sah ikut mereka itu imam maghrib dan imam isyak. Sebab ada 2 berjana yang kena najis. Jadi dia punya zon mungkin yang maghrib isyak ni lah yang terkena najis. Dia kena ambil, dia boleh ikut 3 je. Yang 2 lagi dia tak boleh. Sebab kalau dia ikut semua, confirm ada sembahyang dia yang tak sah. Sebab ada 2 berjana yang kena najis. Benda kata apa lagi? Dan imam isyak lagi. Dia ada sah imam maghrib isyak. Mana tadi ni? Dan demikian lagi imam isyak tiada sah ikutnya pada imam asar dan imam maghrib.
Tiada sah ikutnya pada Imam Asar dan Imam Isyak. Dia tak boleh ikut dua. Maka wajib atas Imam Subuh dan Imam Zuhur dan Imam Asar, 3 orang imam ni, mengulangi sembahyang maghrib. Dia kena pergi sembahyang maghrib tempat lain, yang jadi imam tu. Dan mengulangi sembahyang isyak. Dia kena tinggalkan 2. Dan wajib pula atas Imam Isyak mengulangi sembahyang asar dan sembahyang maghrib. Dia kena tinggal 2. Dan wajib atas Imam Maghrib mengulangi sembahyang asar dan sembahyang isyak. Habis. Ni sebab ada 2 berjana yang kena najis. Dan jika ada yang kena najis, dia faham ni, maknanya kita ni, masalah mengikut imam ni, kita kena pastikan imam tu imam yang tak perlu mengulang sembahyang daripada. Jadi kalau kita dah ijtihad daripada 5 ni, ada 2 yang kena, sedangkan imam ada 5 orang, kita kena kecualikan 2. Begitu juga kalau kita tengok imam tu, ni saya dah beritahu dulu kan. Imam syarat dia, jangan sampai sembahyang dia tu wajib diulang. Misalnya kita tengok imam yang jari terluka. Ni kadang-kadang kita, imam tu jari ni luka. Lepas tu bila dia wuduk, dia tak buka plaster tu, dia biar je. Walaupun dia ustaz. Jadi pada kita, ustaz dah jadi imam. Padahal dia nak buka tak boleh. Doktor kata jangan buka. Benda tu berjahit macam tu, dia tak dibuka. Bila tak dia buka, air tak sampai. Bila air tak sampai, nak pakai tayamum pun tak sampai. Maka orang macam ni kita panggil faqih tahurain. Orang yang tidak dapat kehilangan 2 suci. Dia nak sucikan air tak boleh, nak sucikan tanah pun tak boleh. Kadang-kadang orang patah tangan kan. Patah tangan simen. Sebab tangan ni anggota wuduk dan juga anggota tayamum. Dia orang macam ni, dia sembahyang hormat waktu sebenarnya. Dia ambil wuduk, lepas tu dia buat mana yang dia boleh, dia solat. Ya, solat. Nanti bila dah buka dia punya simen tu, dia kena qada balik sembahyang ni. Ya, tak apalah kalau yang besar ni, ada masalah ni kadang-kadang yang bujur kat jari ni. Ya Allah, imam tu jari dia pakai ni lah, bandage lah, atau patah je kan. Dia imam. Jadi kita tengok, bila masa pula tadi dia wuduk, takkan dia buka. Kalau kita yakin, ya, kita zon kata dia wuduk tadi, benda ni tak buka, memang tak dia buka pun, maka semayang dia tu sah untuk diri dia. Dan dia kena qada balik bila ni buka. Maka orang yang semayangnya wajib diulang semula, tidak sah menjadi imam pada orang lain. Tak sah. Sebab semayang dia kena ulang balik. Ingat tu kan, itu dia punya sipir dia lah. Setiap imam orang yang semayangnya itu wajib diulang semula, dia tidak sah menjadi imam. Dia kena hati-hati, kena tengok. Begitu juga orang yang bertayamum kan. Ada tayamum yang perlu diulang semula solatnya tu. Ni orang yang bertayamum pada tempat yang biasa ada air. Tiba-tiba tak ada air, dan dia pun tayamum. Solat dia tu kena ulang semula. Tayamum yang tak payah ulang semula ni kalau dia sakit, ataupun dengan sebab dia berada di tempat yang memang tak ada air, daripada dulu lagi, macam kat padang pasir tu kan. Tayamum macam tu tak perlu ulang sembahyang. Yang tu boleh jadi imam. Jadi dah faham apa dia punya formula tu, senanglah kita faham kat sini. Lepas tu dia kata apa? Yang tadi tu 2 berjana. 2 berjana daripada 5 terkena najis, tapi tak tahu yang mana satu. Nak ijtihad yang mana satu pun, tapi tahu 2. Tahu 2. Baik, dia sambung lagi. Dia kata apa pula? Dan jika yang kena najis itu 3 berjana pula dah. Sudah. 3 kena. Kalau 3 kena, berapa yang suci? 2 je kan? Tak payah baca dah tahu dah. Maknanya imam subuh boleh ikut orang sembahyang zuhur je. Asar, maghrib, isyak dia tak boleh ikut. Betul tak betul? Yang zuhur pula boleh ikut 2 juga. Dia tak boleh ikut 3. Dah tahu dah. Tengok. Betul tak? Dia kata apa sini? Sahlah ikut sekalian mereka itu dengan setengahnya. Melainkan imam subuh dan imam zuhur tidak sah ikut keduanya
pada imam asar. Bila imam asar naik, yang tadi jadi imam subuh dengan imam zuhur tak boleh berimam dengan imam asar tu. Dan tak boleh ikut imam maghrib, tak boleh ikut imam isyak. Sebab dia akan, pada zon dia, 3 ni mungkin batal semayang dia. Sebab air tadi kena najis. Dan demikian lagi imam isyak, tidak sah ikutannya pada imam zuhur dan imam asar. Dan imam maghrib. Dia tak ikut 3. Isyak, dia tak ikut imam zuhur, asar, maghrib, subuh dia ikut. Dan imam maghrib tak sah ikut pada imam zuhur dan imam asar. Dan imam isyak. Dia kena ikut imam subuh je. Maka wajib atas imam subuh dan imam zuhur mengulangi semayang asar dan semayang maghrib dan semayang isyak. Dia ulang 3 semayang. Dan wajib atas imam isyak mengulangi semayang zuhur dan semayang asar dan semayang maghrib. Dan wajib atas imam maghrib mengulangi semayang zuhur, asar dan isyak. Dan jika ada air yang kena najis itu 4 berjana. Sudah. Kata ni cerita, kalau tuan-tuan faham tu, alhamdulillah lah. Tak faham, buat-buat faham je lah. Sebab ini cerita label tinggi ni. Boleh faham. 4 berjana pula. 5 bekas ni, 4 pula kena najis. Agak-agak berapa dia boleh ikut? Dia tak boleh ikut siapa pun. Tiadalah sah ikut tiap-tiap seorang daripada mereka itu kepada setengah yang lain. Sebab confirm dia yakin hak dia pakai ni suci lah. Yang 4 lagi ni tak suci, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Tu cerita dia tu. Habis. Dia sama macam masalah kiblat lah. Kiblat. Kiblat ada 5 orang. Masing-masing ijtihad kiblat arah lain-lain. Jadi bila yang ni ijtihad kiblat kat sini, yang lain ni kalau diijtihad kiblat kat sini tak boleh ikut ni. Tak boleh ikut ni. Semua seorang, semua ni kena sembahyang sosok sendiri-sendiri. Sebab ijtihad berbeza-beza. Tak ikut. Ataupun 2 orang, saya ijtihad kiblat belah sini. Tuan ijtihad kiblat belah sana. Saya tak boleh jadi makmum pada tuan, tuan tak boleh jadi makmum pada saya. Sebab kita punya ijtihad berbeza. Melainkan ada orang buat kompos. Baik, sebelah sini. Bawa batal dua. Bawa dia batal. Mas'alatun. Jikalau mendengar tiap-tiap seorang daripada 5 orang yang sudah ambil wuduk akan suara kentut. Sudah. 5 orang ambil wuduk, dia dengar put, dia kentut. Dan engkar tiap-tiap seorang daripada mereka semua tak aku. Bukan saya. Akan keadaan kentut itu daripada dirinya. Semua tak aku. Sudah. Tapi bunyi dia ni, bau. Siapa ni? Allah. Bau petai. Siapa tak tahu? Seperti berkata sekalian mereka itu, tiada aku berkentut. Bukan aku. Semua tak aku. Maka dihukumkanlah dengan kekal wuduk sekalian mereka itu. Kalau dihukumkan semua kekal sebab semua syak. Kan? Syak suspek kan? Mungkin dia tak tahu. Bila syak tak yakin la yuzalu bi syak, yang yakin tak terangkat dengan syak. Yakin semua ada wuduk. Syak salah seorang dah batal. Jadi semua ni kisah. Dan ada hukum mereka itu pada berikut-ikutan sembahyang seperti hukum 5 orang berlain-lain ijtihad pada 5 berjana air tadi. Semua tadi juga. Maksudnya masing-masing sah sembahyang. Tapi bila seorang nak jadi imam, semua tadi. Semua tadi. Maksudnya kalau kentut tu bunyi 1, maksudnya seorang ni boleh ikut 4 lah. Boleh ikut 3 lah. Dia kena tinggalkan 1. Macam tadi juga lah. Yang imam subuh boleh ikut zuhur, asar, maghrib, isyak tak boleh. Yang imam isyak tak boleh ikut imam subuh. Dia boleh zuhur, asar, maghrib. Macam tadi juga. Kalau kentut tu 1, kalau bunyi tu 2. Dia kata, subuh macam tadi. Berlain-lainan ijtihad pada 5 berjana air yang kena najis, 1 berjana. Kentut tu tak ada sampai 2, 3, 1 kan.
Maka sahlah ikut tiap-tiap mereka dengan setengahnya, melainkan yang last kali itu, yang terkemudian daripada mereka itu. Maka tiadalah sah ikut dengan dia. Kalau bentuk dia satu je lah, takkan dua, tiga lah kan. Yang isyak tak boleh ikut subuh. Zuhur, asar, maghrib dia boleh ikut. Yang subuh boleh ikut zuhur, asar, maghrib. Isyak tak boleh. Yang maghrib boleh ikut isyak, subuh, zuhur. Asar, maghrib tak boleh. Maghrib dia kan. Asar tak boleh. Macam itulah cara dia. Sama yang tadi. Dia kena tinggal satu. Ikut aturan tadi. Tak ada, ikut aturan tu. Tinggal satu. Mas'alatun. Jikalau sembahyang seorang dengan air wuduk yang dizonnya akan sucinya dengan ijtihad, kemudian ternyata bahawa keadaan air itu sebenarnya najis, dan jikalau dia tahu itu dengan khabar seorang adil sekalipun, wajiblah atasnya mengulangi sembahyang dan membasuh anggotanya dan pakaian yang kena air najis itu. Dia kata, kita dah wuduk dah. Sembahyang dengan wuduk yang dia zon suci, dengan ijtihad. Lepas tu datang orang, tuan, yang tuan pakai air tadi kena najis. Siapa yang beritahu ni? Seorang yang adil. Seorang adil mana dia tu orang baik. Yang tuan pakai ni najis tadi ni. Wajib dia ulang sembahyang dia. Lepas tu basuh balik anggota dan pakaian yang kena air najis itu. Sebab dah beritahu. Dia dah beritahu. Kan? Yang beritahu tu yakin betul memang dia nampak subuh. Jadi dia ni yang dia ambil air ni najis lah. Muka dia kena najis, tangan kena cuci semua ni. Cuci semua. Baru ni jadi kat madrasah. Anjing masuk. Pukul 4 pagi. Bersama perempuan. Masuk, ada sampah, masuk sampai ke tandas. Sampuk masuk bilik air. Ada pula yang dalam tandas tu. Dia pula boleh kucing. Kucing ni banyak. Kucing ni pula alau anjing tu. Ya Allah, kucing. Masuk dalam tandas. Berlawan. Nak buka pintu takut anjing keluar. Lepas tu anjing tu keluar. Anjing tu keluar, dia beritahu. Malam tadi ada anjing. Seorang tak percaya. Saya tak tahu. Lepas 3-4 hari, beritahu lagi. Ternyata betul ada anjing. Ni semua dah jalan ni. Macam mana ni? Dah mandi, dah apa semua. Dah bukan ni. Macam mana nak buat tu? Nak cuci yang mana? Saya kata cuci mana yang kita zon yakin benda tu pijak. So, kena ni juga. Kena samak lah. Dengan budak-budak sekali kena samak lah. Kaki-kaki semua samak. Tapi macam mana? Sekadar yang kita mampu lah. Sekadar mampu. Kata bab najis ni nampak mudah. Tapi bila dah terkena tu, bening pada. Kan? Nampak kita mengaji ni macam, alah, apalah bab najis ni. Tapi bila terkena masalah tu, wah, alhamdulillah dah mengaji. Tahu cara. Ini nak samak tak tahu. Cara nak samak pakai air 7 kali tu kan. Yang budak-budak saya tu suruh samak, dia bawa je tanah seketul besar tu. Ya Allah ya Tuhan ku, berterabur. Kan? Dia sebenarnya sikit je. Ambil sikit, masuk dalam bali tu keruh. Dah keruh dah lah. Bukan tanah banyak tu. Itu nak buat apa tu? Jadi kena belajar dah cara nak menyuci kan. Nak kalau najis mughalazah. Dan najis mughalazah ni dia hanya suci setelah 7. Banyak orang tak kerti membersihkan najis mughalazah. Ya, misalnya kain kita ni kena. Selagi tak 7 kali, kain ni tak suci. Jadi kadang-kadang kita 1, 2, 3 terpecik kat sini. Maknanya ini sudah dihukum najis. Kena cuci 4 kali. Sebab sini 3 tadi. Dah buat dah. Kali keempat ke sini pula. Tengah. 1, 2. Berarti kalau kita campur sini dah jadi 5 dah. Terpecik kat sini pula dah. Sini kena 1, 2. Lepas tu kena hati-hati. Kalau terpecik semua, mandi semua. 7 kali tu kena. Dia hanya suci dengan 7 kali air, salah satu bercampur dengan tanah. Itu cara cuci. Lepas tu kalau kita pindah rumah, kita tak yakin rumah ni dulu tak ada anjing tak tidak. Syak. Kalau syak, sunat kita buat basuh juga. Sekadar mana kita rasa tu, kita supaya jangan nanti kita jadi ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin memang dia ada bela anjing dalam tu,
wajib kita cuci. Nak kat dapur, periuk-periuk kat mana belakang-belakang dapur tu, bila kita pindah rumah tu, tapi janganlah seketul tanah tu. Sikit saja. Lepas tu kita 7 kali mengalir. Alirkan 7 kali supaya suci daripada najis. Mughalazah. Baik, sambung sikit lagi. Mas'alatun. Terus ni, nampak ni. Maka dia kena basuh balik tu. Kalau dia dah wuduk dengan air bernajis ni, dia kena basuh balik anggota-anggota dan pakaian yang kena air najis tadi tu. Habis semua kena basuh. Mas'alatun. Jikalau melihat seorang akan umpama kijang. Kijang ni kijang lah. Rusa kijang. Berkamih maknanya kencing. Pada air yang banyak. Maka didapatnya pada ketika itu, air itu berubah warna air itu. Dan diihtimalkan ubah air itu dengan sebab kamih, kencing. Dan syak ia. Adakah ubahnya itu sebab kamih tadi? Ini air banyak ni, lebih daripada. Tapi ada kijang, kencing. Dia kencing, lepas tu air itu berubah. Cuma dia ragu, ni berubah ni sebab kencing tadi ke? Ataupun sebab lama air itu duduk dalam bekas tu, kadang-kadang dia tukar colour kan. Dia kuning-kuningan. Berhenti pada tempatnya. Tak tahu. Sama ada air ni warna kekuning-kuningan ni daripada kencing ataupun sebab lama tinggal situ. Dihukumkanlah air itu dengan najis. Kenapa? Kerana mengamalkan dengan yang zahir. Yang zahirnya, kita nampak dia kencing, sebab itulah. Kerana bersandar ia dengan sebab yang tertentu, maka iaitu seperti mensandarkan kepada khabar orang yang adil jua. Kita sandar sebab tertentu. Sebab ni, sama pangkat dia, kita menyandarkan khabar orang yang adil jua. Sama. Inilah hukumnya jika didapat akan dia berubah pada ketika mengiringi ia akan berkamih. Lepas dia kencing, tu kita nampak ubah. Maknanya lebih berat kepada kencing tu dia berubah, bukan dengan sebab lain. Adapun jika ghaib ia, seketika, lepas tu dia pergi, kijang tu pergi. Dia pergi, lepas tu datang balik. Kemudian daripada ia berkamih, lepas dia kencing, dia pun hilang. Maka didapatnya akan air itu berubah. Dah lama tu tengok, air itu berubah. Atau dapatnya ketika mengiringi ia berkamih itu, dia berubah. Lepas kijang tu pergi, nampak air tu okey lagi. Lama sikit tengok dah berubah dah. Kemudian maka berubah air itu. Air ni air kolah. Atau didapatnya ketika mengiringi ia berkamih itu berubah. Tiada diihtimalkan ubahnya itu dengan kamih. Kerana sedikitnya. Maka sikit je berubah tu, tak banyak. Tak banyak berubah. Maka air itu suci jua. Kalau kita supalah macam ni, cerita ni supa macam cerita kucing. Kucing makan tikus. Dia mulut dia tu najis. Kita nak sembahyang. Tiba-tiba kucing tu hilang. Entah mana pergi tak tahu. Lama tu dia balik. Masa dia balik, kita tengah sembahyang. Dia pun datang jilat kaki kita. Batal tak sembahyang kita? Batal tak? Tak batal. Sebab ihtimal kucing ni tadi jumpa air, lebih dua kolah, dia celup lidah dia. Lepas tu kita kira suci lah. Itu fiqah dia kira zahir. Supa masalah orang tanya sembahyang dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram tu, imam tu tak tahulah. Bermazhab, tak bermazhab, baca bismillah, tak baca bismillah, kita tak tahu. Cuma kita tengok bila lepas sembahyang dia sembahyang Allahu Akbar, dia senyap. Maka boleh kita ihtimal dia membaca bismillah secara sir. Walaupun kita tak dengar. Supaya macam kita kucing tadi tu. Sahlah sembahyang kita. Jangan kita pergi cek pula. Ada seorang pergi cek. Ustaz, saya confirm Ustaz. Saya duduk sebelah kanan. Saya tak dengar dia baca. Saya memang tak dengar baca bismillah. Kau tak boleh ikut lah. Bila tak boleh ikut sembahyang kat hotel, melepas pahala 100,000. Kerana tak habis ngaji fiqah. Fiqah bodoh. Fiqah ni jangan kita siasat. Tapi kalau kita tertahu, kena ikutlah. Dia hukum fiqah macam tu. Bila kita tahu. Supaya macam dalam kitab fiqah baca ni. Lepas kita buang air, kita cuci punggung kan. Apa hukumnya mencium jari tangan ni nak tahu bau tak bau? Hukum ni tak sunat. Makruh.
Kalau kita pergi cium bau, wajib kita cuci balik. Sebab tangan ni bernajis. Kata, kadang-kadang tahi tu pula busuk pula. Tak maaf kan. Dia macam dah sabun pun bau tak hilang. Kacau. Kecuali kalau payah nak hilang lah. Susah sangat nak hilang. Sebab kalau dia berbau, maknanya masa kita cuci punggung kita tu, jari kita ni bernajis. Bau. Nampak tak? Kadang-kadang sabun tu pun tak hilang tu. Punya power bau tu. Tak hilang. Jadi macam mana ni? Bila dah bau pula dah. Sudah. Kacau. Jadi itu dah kata benda-benda macam ni kan, benda nampak simple tapi dia punya hukum dia semayang kita jadi tak sah. Terpekah kita kena mengaji Lepas tu dia kata apa dia? Mas'alatun wallahu a'lam. Buka kitab tu. Dia kat bawah tu ada satu kaedah tu. Baik, buka kitab Tanwirul Qulub. Masuk apa? Ada soalan nak tanya? Mana? 30. Kat mana tu? Atas ni kita Imam Ahmad bin Hanbal tu kan. Hanbal kat bawah tu. Sambungan dia kat atas. Saya nak baca sikit yang bawah yang minggu lepas tu. Ramai tak datang ni. Buat seronok baca cerita yang last tu. Hikayat tu kan. Buka muka surat 29 dekat Hikayatun 29 Kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmih wa barakatih. Hikayatun. Ini satu hikayat. Bahawasanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala adalah keduanya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datanglah Syaiban Ar-Ra'mi rahimahullah. Syaiban ni ulama sufi. Sangat dihormati oleh Imam Syafi'i. Nama Syaiban. Maka berkata Ahmad bagi Syafi'i. Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbal, murid pada Imam Syafi'i. Dia kata, aku nak bertanya masalah kepada ini laki-laki. Ahmad nak tanya pada ulama sufi. Maka berkata Imam Syafi'i, jangan kau tanya, jangan kau buat. Kau jangan tanya orang ni. Nanti kau tanya, pingsan kau kan. Sebab ulama sufi ni dia akan menjawab dengan hakikat. Dia mazhab dia lain. Mazhabus sufiyin, mazhabun mustaqillah. Mazhab orang sufi ni mazhab dia sendiri. Dia pelik mazhab dia. Sebab dia dah sampai pada ain syariat. Jadi perkara-perkara bagi kita sunat dia dah wajib lah. Dia dah lain. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak ikut dia. Jadi Masya Allah kata, janganlah kau tanya saya. Jangan kau tanya. Teruk kau mati, kau jangan tanya dia. Dia nak tanya tak? Maka katanya tak boleh tidak, aku nak tanya juga. Daripada maka berkata Ahmad, hai Syaibat, apa juga engkau kata seorang ni lupa dalam semayang 4 sujud. Dia lupa dalam semayang yang 4 sujud daripada 4 rakaat. Rakaat pertama lupa sujud sekali. Sujud sekali je. Rakaat kedua dia lupa sujud sekali. Rakaat ketiga lupa 1 sujud. Rakaat keempat pun lupa sujud juga. 4 sujud dia lupa. Apa kau kata? Hai Ahmad. Jadi maknanya dia tanya nak kena sujud sahwi berapa kali. Lupa masuk pada sujud ni. Berapa rakaat nak kena ulang ni. Dia lupa satu-satu kan. Kalau pekah jawapan dia kena semayang lagi lah. Kena tambah 4 rakaat lah. Sebab semayang dia tu semua satu-satu tu. Dia kena tambah 4 rakaat lah. Tu kalau pekah. Maka dia jawab. Jawabnya, hei Ahmad, itu orang sangat lupa daripada Tuhannya. Wajib atasnya diazab. Supaya tiadalah memperbuat seperti demikian itu. Orang macam tu teruk sangat.
itu kena azab. Wah, tengok jawapan dia tu. Kena azab je ni. Oh, maka tersungkurlah Imam Ahmad. Pengsan terus dengan jawapan. Oh, ya Allah, ini lain jawapan. Pengsan terus. Tak sanggup dengar jawapan tu. Kemudian daripada sembuh, dia pun dah sembuh balik. Pecik-pecik air. Berkata ia, apa juga engkau kata seorang memiliki 40 ekor kambing? Berapa zakatnya? Kalau kita kan, kalau bela 40 ekor, zakat seekor lah. 40 ekor kambing, zakat seekor lah. 10 ekor. Maka kata Syaiban, engkau nak aku jawab ni atas mazhab kami atau mazhab kamu? Kau nak jawab mazhab kau, mazhab aku? Mazhab Sufi. Berkata Ahmad, apa adakah dua mazhab? Katanya na'am. Kata Syaiban, atas mazhab kamu, kalau 40 kambing, zakatnya seekor. 1 ekor zakat ni. Pada mazhab kami, hamba itu tiada punya milik. Bersama-sama Tuhan. Suatu pun, maknanya, tak ada zakat lah. Hamba tak ada milik. Kambing tu, walaupun 40 ekor, 60 ekor, bukan milik dia. Hamba tak ada milik. Semua milik Allah. Maka ahlillah melihat rezeki semata-mata daripada Tuhannya. Tiada melihat mereka itu daripada makhluk. Kenapa? Kerana mengetahui, maknanya yakin dalam hati dia, takik, bahawasanya yang lain daripada Allah tiada punya milik suatu. Maka gugurlah penglihat mereka itu daripada melihat makhluk. Mazhab dia. Dan memang hal dia macam tu, kita tak boleh. Kita nak pakai mazhab tu. Tengok. Duduk rumah orang, tak nak keluar pula. Kenapa? Ni rumah Allah semua ni. Sudah. Ya ke rumah awak pun ada milik, semua milik Allah. Tak boleh pakai je tu. Ni kereta ni, kereta Allah. Tak boleh. Ini mazhab orang Sufi ni. Dia tak nampak yang dia milik ni milik dia. Milik orang lah. Tapi dia tak ada milik. Dia memang itu hal dia. Maka bagi diri dia tu tak keluar zakat, tak apalah. Bagi diri dia tu. Sekira-kira kalau orang datang ambil kambing dia pun tak apa. Sekah. Tak apa, dia suka kalau orang curi. Macam dulu ada satu kata Tok Syafi'i nama dia. Tak Kedah. Ulama zaman dulu lah. Dia punya kebun tu ada durian, ada rambutan, macam-macam ada. Satu hari dia nak pergi kebun dia nampak ada orang bawa lori. Bawa lori tengah curi durian. Tok Guru tu buat apa? Dia pergi sembunyi. Dia tengok orang bawa durian. Habis durian dia ambil. Lepas tu dia pun keluar. Alhamdulillah. Sedekah. Cuba kalau kita. Kejar sampai ke balai. Jadi tak boleh lah. Kita tak sampai tahap lah. Orang macam ni, hal dia memang macam tu. Semua ni milik Allah. Orang ambil barang dia pun tak apa. Seperti yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Jalani kan. Yang manakib macam ni. Orang masuk rumah dia, pencuri masuk. Gelap. Masuk. Tak jumpa orang. Tak apa. Nak ambil barang lah. Tak apa. Saya tolong. Tolong ambil barang. Bagi semua. Bagi makan. Sampai perempuan tu naik sedih dah. Ni apa punya tuan rumah ni. Kita perempuan rumah dia. Syekh Abdul Qadir Jalani bagi pula dah. Dah taubat. Tak boleh. Tak sanggup nak curi. Tak sanggup nak curi. Taubat tu. Jadi orang soleh tu. Tu orang dulu sebab dia memang tak rasa dia ada memiliki apa-apa. Tak ada. Semua milik Allah. Gugur penglihat mereka itu daripada makhluk. Tak nampak lah. Mata dia buta. Tak nampak makhluk. Nampak Khalik Tuhan. Kerana yang demikian itu, berkatalah Syekh Abu Hasan Ash-Shazili rahimahullah ta'ala pada suatu hari, kami tiada suka kepada suatu melainkan kepada Tuhan kami. Maka berkatalah baginya seorang lelaki, tiadakah suka yang demikian itu datuk engkau? Ni Abu Hasan ni cucu Rasulullah ni. Ni siap. Cucu Rasulullah ni. Tiada suka pada suatu melainkan pada Tuhan. Kami tak suka apa-apa, kami suka Tuhan je. Maka ada orang tegur dia.
tiadakah suka yang demikian itu datuk engkau? Datuk engkau kan Rasulullah. Kerana sabdanya, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Yakni mengkerasi sekalian hati itu atas kasih seorang memperbagus ia kepadanya daripada dunia ini. Katanya sebenarnya. Yang banyak jubilatil qulub, maknanya dikerasikanlah jiwa tu di atas mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hati kita ni, kalau orang buat baik, kita akan terpaut. Kita akan suka, kita akan kasih. Maka siapa manusia yang paling banyak buat baik kat orang? Nabi SAW. Kalau itulah dia, kenapa kau tak cinta pada atuk kau sini? Dah lah Rasulullah, dah lah atuk kau. Tiba-tiba kau cakap kau cinta pada Allah je. Jadi orang tegur dia lah. Maka dia jawab, dia kata apa? Sebenarnya betul kau cakap tu. Tetapi kami ni kaum sufi, tiada melihat kepada seorang berbuat bagus yang lain daripada Allah. Kami tak nampak. Kami ni satu kaum, bila orang buat baik, kami tak nampak orang tu, kami nampak Allah. Maka kerana demikian itu, tiada dikerasi hati kami atas kasih itu. Atas kasih itu. Dan sungguhnya titik. Jadi maknanya hatta Rasulullah sendiri pun dia tembus, dia nampak Allah. Macam cermin. Ini fa ahsin kama ahsanallah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat Quran. Hendaklah kau berbuat baik seperti mana orang berbuat baik pada engkau. Menariknya ayat itu dalam kitab Syarhus Salikin digunakan oleh para ulama menerangkan tentang masalah muamalah, masalah kita berjual beli. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik kepada manusia seperti mana Allah berbuat baik pada engkau. Maknanya bila kita berniaga ni, kita kena nampak makhluk yang datang itu, makhluk Allah. Kita kurangkan harga, kita bagi dia barang yang terbaik. Kita, kalau dia susah, kita bagi free. Sebab kita rasa Allah buat baik kita. Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita ni dengan tujuan untuk kita menikmati bersama dengan makhluk-makhluk Allah. Ini wali Allah ni tu. Lepas tu kalau zaman para sahabat dulu, mereka berniaga. Berniaga dia tu ngam-ngam untuk makan je. Buka sikit, laku 2-3 keping, dapat duit, tutup kedai. Kat Yaman sekarang ni ada gitu, pangai tu. Dia buka kedai dia tu untuk dia cukup rezeki untuk dia beribadat. Tapi kita letih lah. Pagi tutup, tengah hari tutup. Bila nak buka kedai ni? Dia kira buka kedai tu cukup rezeki ibadat. Allahu Akbar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu pada hamba-hamba Allah seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Jadi bila kita buat macam tu, Allah tengok tu. Bila kita buat baik pada manusia ni, makhluk Tuhan ni, dia yang gerakkan orang ni, kita buat baik. Bila Allah tengok, Allah tambah lagi rezeki itu. Tu kadang-kadang orang berniaga ni dia silap. Kadang-kadang makanan lebih-lebih dia tak nak bagi kat orang, dia simpan, dia tak nak tolong, dia sempit rezeki dia. Sempit. Tapi kalau dia bagi macam dulu bergebaik. Dia punya jamu orang kan. Lebih tu bagi budak-budak ni. Tambah-tambah rezeki tu. Ya, orang berniaga dia kena pakai tu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada kita punya customer seperti mana Allah berbuat baik pada engkau. Bila kita pandang macam tu, tengok apa jadi nanti. Lagi Tuhan tambah, lagi Tuhan tambah. Jangan kedekut, terutama kalau ustaz minta bagi je. Cepat sikit dapat. Ustaz kan? Tak ustaz. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilat ke mana? Dikerasi Allah lah. Mengkerasi Allah, jadikan fitrah hati ni dia akan mencintai orang yang buat baik kat dia. Tapi orang-orang alillah dia tak terlekat kat orang tu, tak sangkut. Sebab dia nampak yang buat baik tu Allah. Jadi tak adalah dia terhutang budi sampai habis semua. Dia bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak terima kasih pada manusia, tak terima kasih pada Allah.
Bukan maknanya dia nampak Allah tu disepak je orang tu. Bukan. Bukan kau, Tuhan. Tak macam tu. Adab lah. Adab dengan makhluk. Tapi dia kena nampak makhluk ni sebagai tukang hantar. 1%. 99% Allah. Dia kena adab macam tu. Dia kena nampak macam tu. Kalau dia terbalik, dia nampak 99% orang ni. 1% Allah Ta'ala. Apa jadi? Dia akan membodek lah. Dia akan cuba dapat lebih lah. Kalau orang tu tak bagi, dia marah lah. Mana selalu boleh tolong, hari ni tak nak tolong pula. Tak betul lah dia ni. Dia marah pula orang tu tak nak tolong dia. Sebab dia nampak 99% orang tu. Balik. Dia patut dia nampak Allah. Orang ni sebagai utusan. Macam ni lah contoh. Kita lapar, pergi restoran mewah. Order makanan. Datang waiter, pelayan kan, pakai necktie dia bawa makanan. Sedap lah makanan tu. Kan? Kita pun, terima kasih waiter, peluk dia, Allah cium dia. Padahal dia pelayan dia. Tukang masak sebenar kat dapur tu. Tukang masak tengok je. Baik. Apa ni? Aku yang masak, dia pula dapat. Sudah lebih, baik aku jadi pelayan. Lain kali dia tak masak lah. Dia buat tak sedap. Begitu juga. Jadi, yang datang kat kita ni adalah pelayan daripada restoran Allah Ta'ala. Allah bagi. Siap semua. Dia cuma mengirim kat kita. Terima kasih. Kat waiter dah bagilah RM1 kan. RM10. Tapi, kesyukuran kita lebih pada tukang masak itu. Macam tu kan. Baik, kita sambung di sini. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata apa lagi? Kerana demikian tiada kerasi hati kami. Sungguhnya orang melihat kepada Allah Ta'ala yang mengasihi rezeki, terpeliharalah ia daripada sifat tamak dan menghinakan dirinya kepada makhluk. Ini penting ni. Ulang lagi. Sungguhnya orang yang melihat kepada Allah Ta'ala yang mengasihi rezeki. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafikin la yafqahun. Bila Allah lah khazanah langit bumi, akan tetapi orang-orang munafik tak faham. La yafqahun, dia tak faham. Kita terang kat dia pun tak faham. Dia nampak rezeki mesti pada orang ni, pada ni. Maka dia kata, orang yang melihat Allah yang mengasihi rezeki terpelihara daripada sifat tamak dan menghinakan dirinya kepada makhluk. Rezeki macam-macam lah. Rezeki makan minum, rezeki pangkat, rezeki dapat jadi datuk, menang pilihan raya, semua tu rezeki lah tu. Tapi kalau kita jadi orang yang nampak makhluk yang bagi, apa jadi? Tamak lah. Tak nampak Tuhan. Punca situ je tu. Punca tak nampak Tuhan, ni nampak makhluk. Dan datang pada hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh, makna menyimpan makanan selama setahun kerana ahlinya, untuk keluarganya. Setahun bekalan Nabi simpan untuk ahli keluarganya. Apa tujuan? Nabi tak ada tawakal ke? Adalah demikian itu. Kenapa Nabi buat macam tu? Nak menunjukkan harus bagi umatnya menyimpan makanan selama setahun. Simpan duit kat bank untuk bekal belajar anak bini setahun. Lebih daripada itu tak ada tawakal. Kalau kita simpan takat setahun, itu masih lagi mengikut sunnah. Tak lebih. Ni sampai 6 keturunan, 7 keturunan. Ni rumah kau, ni cucu kau, kan? Ni bini kau. Allah. Punya dah segala-gala siap. Takut sangat nanti orang tak ada tempat nak tinggal. Terlalu keterlaluan. Betul kata apa lagi? Menunjukkan harus. Dan lagi tiada menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Simpan takat setahun, tak menafikan tawakal. Jangan berpegang pada yang simpan. Hikayatun. Jadilah miskin setengah daripada arif. Ini sebuah kisah. Orang arif bilang, ramai yang miskin. Maka berkata ia bagi perempuannya. Jadi, jatuh miskin setengah daripada orang arif. Orang arif bilang ni, miskin. Arif ni mana orang mengenal Allah. Orang kenal Tuhan. Dia Allah. Jadi dia kata apa? Satu hari dia kata kat isteri dia. Perempuannya isterinya. Engkau keluarkan sekalian mata benda dalam rumah kita. Kau sedekah dengan dia. Ni dah miskin ni. Dia besok sedekah lagi. Maka memperbuatlah perempuannya isterinya tu. Yang demikian itu. Melainkan pengisar gandum. Orang datang lah. Bang, ambil makan. Ambil.
disimpan tempat kisar gandum. Ya kan? Sayanglah. Katanya barangkali berhajat aku kepadanya. Ni kalau ini pun aku segah ni, nak macam mana nak beli roti. Dan tiada mendapat aku seperti itu. Nak cari macam ni tak dapat lagi, simpan. Tiada berapa lamanya datang orang memukul pintu. Ketuk pintu. Pintu rumah. Katanya, Assalamualaikum. Ini gandum sedekah orang kepada Tuan Syekh. Bersangat banyak. Datang Syekh daripada keluarnya, melihatlah ia gandum. Jadi dia pun dapatlah sedekah pada orang. Banyak gandum orang bagi. Lepas tu Tuan Syekh pun balik. Datanglah Syekh tu balik rumah daripada keluar tadi. Melihatlah ia gandum dalam rumahnya. Masya Allah, banyaknya gandum. Maka berkata ia kepada perempuannya, isteri dia tadi, apakah sudah kamu keluarkan mata benda semuanya kau sedekah daripada rumah itu? Katanya, udah bang. Semua saya dah sedekah dah bang. Habis semua. Tengok ni orang sedekah kat kita ni. Katanya sungguhnya sudah. Berkata Syekh, tidak. Kau tak cakap betul ni. Tiadalah sebenarnya demikian itu. Kau ada bohong ni. Kau mesti ada benda kau tak sedekah ni. Katanya, ada. Aku tinggal pengisar gandum kerana kita berhajat kepadanya. Kata Tuan Syekh tu, jikalau engkau keluarkan pengisar gandum itu, yang datang orang bersedekah, bukan yang datang orang bersedekah tepung. Bukan orang sedekah tepung datang, tetapi engkau tinggal akan dia. Jadilah datang sesuatu yang jadi payah engkau. Maksudnya apa? Kalaulah engkau bagi pengisar gandum tu, yang datang tu roti dah siap kisar lah. Tapi sebab kau tak sedekah kisar gandum tu, yang datang tu gandum je. Sekarang kau kisar kan. Sedekah je semua. Tapi kau tinggal, jadilah datang sesuatu yang jadi payah engkau. Sekarang kau ini. Maka ahlilah bersangat percaya mereka itu dengan Tuhan, dan hilang duka cita pada nafsu mereka itu, seolah-olah makan mereka itu suatu yang di atas jamuan Allah, dan mengeluarkan mereka itu nafkah daripada suatu yang diganti Tuhan, dan faham mereka itu firman Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi wallahu a'lam. Maksudnya apa? Mengeluarkanlah nafkah mereka itu daripada suatu yang menjadikan ia akan kamu menuntut dapat ganti. Maksud ayat Quran ni, wa anfiqu, nafkahkanlah, anfiq, keluarkanlah, mimma ja'alakum, daripada apa yang kami jadikan untuk kamu, mustakhlafin, hal keadaan diganti. Mustakhlif mana? Apa yang kamu keluar pasti diganti. Jangan risau. Jadi banyak orang alilah bila baca ayat ni, faham betul. Dia keluar habis semua. Sebab akan diganti. Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajidu 'indallahi khair. Apa saja yang kamu keluarkan daripada diri kamu, kamu akan dapat di sisi Allah lebih baik lagi. Allah akan bagi lebih baik lagi. Pernah satu kisah Habib Umar. Habib Umar satu hari, ni cerita kisah benar, dia ada anak murid itu yang berlaku di Tarim, di Darul Mustafa. Masa krisis tu kan, masa perang tersebut. Jadi barang makanan mahal. Akhirnya terhutang $1,000,000. $1,000,000. Pening pada mentadbir ni mesyuarat dengan Habib Umar. Bagi Habib Umar mesyuarat, Habib, ada masalah sikit lah, nak mesyuarat. Boleh. Masalah apa? Kami ni Habib, setelah kami cuba dah nak save duit ni, tapi tak boleh nak save. Akhirnya terhutang $1,000,000. Habib kata, ini dunia nak mainkan kita ni, kata Habib Umar. Umar Al-Hafiz. Dia tanya, berapa yuran kita ambil daripada pelajar? Kita ambil cuma $20. $20 Habib. $20. $80. Masa tu dia punya yuran $20 US dollar. Bersamaan RM80. $80? $20? Habib kata tak apa. Untuk menyelesaikan masalah ni, kau kena kurangkan dia punya yuran jadi $10 je. Pening kepala yang ni. Habib dengar betul tak Habib? Kita bukannya bertambah $1,000,000.
kita berhutang juta dolar. Ayolah. Sedekah. Kita potong separuh. Kata, aduh, yang tukang bendahari dah pening lah. Tu ada macam mana nak buat ni? Buat pengumuman. Pengumuman pelajar-pelajar sekalian, disebabkan kita ada krisis kewangan, mulai bulan depan Habib kata kita punya yuran turun 10 dolar. Hore, nak beli 10 dolar. Baik. Macam mana? Selang 3 hari datang hamba Allah bawa cek 4 juta dolar. Sah. Ambil sedekah. Senyum Habib. Habis settle. Ada berani buat? Ustaz, kalau kita buat tiba-tiba tak datang, kena Ustaz. Jangan cek saya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah yang akan cukupkan. Bukan manusia. Tapi siapa yang tak tawakal pada Allah, Allah akan biarkan dia dengan usaha dia sendiri. Kalau cukup, tak cukup, pandai kau lah. Mungkin cukup, mungkin tak cukup. Tapi siapa yang berserah pada Allah, pasti cukup. Itu janji Allah. Nak pegang mana ni? Pada wali Allah dia faham. Wa anfiqu mimma ja'alakum. Nafkahkan apa yang mana kalau dia orang susah, dia orang sedekah lagi. Susah, sedekah lagi. Datang berkantung-kantung gandum. Itu tak sedekah habis. Kalau sedekah habis, roti sampai. Faslun. Pada menyatakan orang yang berusaha dan orang yang diam dalam masjid atau khalwat. Jadi ini kadang-kadang kita kurang memahami manusia ni macam-macam. Macam buah juga ada macam-macam. Ya. Ada orang dijadikan rezeki dia kena usaha. Tapi bukan usaha tu yang menyampaikan rezeki. Dia memang dijadikan Allah, dia kena duduk makam usaha, makam kasab. Ada orang makamnya duduk dalam masjid, tarik tasbih je. Ada yang orang bagi dia rezeki, duit, bagi rezeki kat dia. Atau khalwah, maka jangan tersalah engkau faham orang berusaha dan orang yang diam dalam khalwah bersama-sama pangkat keduanya. Satu makam tajrid, satu lagi makam iktisab, makam usaha. Dia kena buat usaha. Sebab dia memang ditakdirkan Allah, dia kena jadi bomba, cikgu, ustaz, mengajar, begitu begini. Situlah masuk rezeki dia Allah tentukan. Ada orang tak macam tu. Ada orang tu dia memang Allah jadikan untuk ibadat je. Untuk mengajar je. Macam kita kata orang istana lah. Orang dalam istana, orang luar istana. Orang dalam istana apa kerja dia? Dia khidmat dengan sultan lah. Itu dah kerja dia. Dia tak ada sibuk kat luar ni. Rezeki dia, sultan tu lah yang bayar. Orang khidmat dengan sultan ni. Yang rakyat biasa ni, petani dan sebagainya. Baik, dia kata apa? Jadi jangan kau salah faham, kata dia. Antara dua orang ni. Berusaha dan dia bersama-sama keduanya. Dan tiadalah menjadikan Allah Ta'ala seorang yang berbuat ibadat dan ta'at bersama-sama orang yang masuk pada usaha dunia. Tak sama dua ni. Satu, orang yang Allah takdir, dia ni buat ibadat je. Tak payah kerja. Satu orang ni pula, dia kena masuk usaha dunia. Tak sama pangkat dia ni. Dan jika adalah keduanya bersama-sama takut kepada Allah Ta'ala, maka seorang yang berbuat ibadat itu terlebih afdal daripada orang yang masuk pada usaha jikalau ada bersama-sama keduanya Allah Ta'ala. Sekalipun orang makan usaha, dia tawakal dengan Allah. Orang duduk ibadat, tawakal dengan Allah. Walaupun sama-sama tawakal bersama Allah, tapi lebih lagi darjat orang yang dipilih Allah duduk bersama Allah. Orang duduk istana lah, istana Tuhan. Orang ni dilebihkan Allah. Kemuliaannya lebih macam para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh, para wali Allah. Rezeki dia senang, tiap-tiap tahun pergi haji. Maka dan kerana yang demikian itu, berkata setengah arifin, umpama keduanya jenis orang ni seperti dua orang hamba berkata kepada penghulu. Dia nak buat perumpamaan supaya kita senang faham. Satu makam tajrid, satu makam iktisab ni. Macam dua orang hamba berkata kepada tuannya. Berkata penghulu keduanya. Tuan dia berkata kat dia orang. Bagi seorangnya berbuat usaha engkau. Kau pergi buat kerja.
dan makan engkau daripada dapat usaha itu. Kau pergi kerja petani, tanam sayur, tanam padi, makan daripada rezeki yang kau usaha tu. Ambil lah, aku izinkan. Dan berkata ia bagi seorang lagi, yang kau duduk kau dekat aku ni, duduk sini. Engkau berbuat khidmat pada hadapanku. Aku sultan, khidmat angkat air, buat ini, buat nasi, masak nasi. Dan sebenarnya aku kasih kau makan sesuatu yang kau kendak. Kau tak payah kerja. Kau khidmat dengan aku. Maka adalah hamba ini bersangat mulia daripada penghulu, daripada yang dulu itu. Yang khidmat dengan dia lagi mulia lah. Kerana tiada payah berusaha dan memakan sesuatu yang dikurnia penghulunya. Tak payahlah dia nak kerja, lepas tu dapat payah, tak payah. Sebab dia dah khidmat langsung dengan raja sultan tu lainlah pangkat dia tu. Macam budak pondok seorang. Saya selalu ikut saya tu, nama Ali. Satu hari dia bawa fire saya tu. Bawa pergi masjid Sarawang tu. Saya dah turun dulu, dia turun lambat. Dia bawa kita. Lepas tu orang tak pasal saya, dia pasal dia. Ustaz nak mengajar ke? Saya tukang bawa ustaz je. Orang nak cium tangan dia. Dia pakai pun nampak serak kan. Hari tu lah. Dah orang ingat dia ustaz lah. Padahal dia bawa ustaz. Tengok. Bawa ustaz. Bawa pakai bebaya. Dah orang kata dia ustaz. Perumpamaan dia gitulah. Mulia lah dia ni. Dia khidmat kan. Tu orang khidmat ustaz. Belum khidmat dengan Allah lagi. Khidmat Allah Ta'ala lebih lagi lah. Dimuliakan Tuhan. Dimuliakan makhluk. Lepas tu kata apa lagi? Kerana tiada payah usaha dan memakan sesuatu yang dikurnia penghulunya. Dan lagi bahawasanya sedikit sempurna ibadat orang yang masuk pada kerjaan dunia. Tak samalah. Dia sibuk kan. Sambil dia kerja, dia nak semayang. Sambil dia kerja, dia nak kena usaha buat ini budak. Kerana berhimpun ia dengan ahli lalai. Nampak macam mana kan? Dia makam dia kat situ, dia kena mujahadah pula. Orang datang tempat dia tu, orang lalai, orang macam ni, orang macam ni. Dan lupa, sungguhnya sesuatu yang menolong engkau berbuat ibadat ialah melihat engkau akan ahli taat. Dan sesuatu yang membawa engkau berbuat maksiat ialah melihat engkau ahli lalai. Maksud dia sini apa dia? Pandang memandang ni dia ada kesan. Lepas tu orang dulu dia nak duduk dengan orang solehin. Qaumun la yakhsuru jalisuhum. Kaum yang tak rugi bila kamu duduk bersama mereka. Duduk je, tak ada apa-apa, duduk je. Dia punya aura dia punya barakah tu dah dapat dah. Dah dapat dah. Lepas tu kalau kita pergi di makam-makam, misalnya makam Abu Mansur Al-Maturidi di mana tu? Uzbekistan. Saya tak pergi, Syekh Raub pergi tu. Keliling tu 400 kubur ni semua ulama-ulama besar, semua sebab nak ambil barakah, nak ambil barakat itu. Begitu juga mana-mana makam kita pergi, itu dah mati tu. Masih hidup, tak usah cakap lah. Mati pun dapat berkat. Kubur dekat dengan rumah soleh, apa lagi masih hidup. Kerana pandang memandang muka orang soleh tu dah ada berkat dah. Tanazzulur rahmah. Duduk dengan dia, makan dengan dia, berkat. Seperti mana duduk dengan orang maksiat, orang lalai, walaupun kita ni tak buat benda tu, kena juga. Seperti kata Nabi SAW, berkawan dengan orang jual minyak wangi, maka dapatlah kewangiannya. Berkawan dengan orang yang tukang besi, sikit sebanyak kir tu makna dia punya percikan api terbakar juga lah sikit-sikit baju tu. Macam itulah perumpamaannya. Melainkan kalau kita niat dakwah, lainlah. Kalau nak bergaul, nak duduk bersama tu, sikit sebanyak kita akan terkena juga. Maka sebab itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhallil. Seorang itu dibangkitkan atas agama orang yang dikasihi. Seorang tu mengikut agama orang yang disayang. Kawan rapat dia tu. Maka hendaklah memilih seorang daripada kamu itu, seorang yang kasih ia bersahabat baginya. Kena pilih kawan lah. Sebab dia orang ni, dia ada dia punya kesan. Sebab tu sama kita menuntut ilmu ni, dia saling bantu-membantu tu. Dia ada nur.
Dan lagi nafsu suka ia bersifat seperti sahabat. Nafsu kita ni dia berjangkit. Macam mana kawan kita dia akan melekat kat kita. Maka bersahabatlah engkau bagi orang yang lalai itu. Menolong atas adalah lalai dan lupa bersama engkau. Sahabat kita lalai, lupa. Kita ingat tak ada apa-apa. Ada kesan. Kerana lalai itu bersama-samanya daripada asal orang lalai. Lalai itu pindah ni. Maka betapa pula apabila berhimpun berjual beli engkau di dalam lalai dan lupa. Apa lagi kita bermuamalah dengan orang-orang lalai ni. Sikit sebanyak kadang-kadang terkesan juga. Ada efek. Dan lagi hai saudaraku. Tiadalah bersamaan hal engkau keluar daripada rumah itu. Dan kembali engkau kepadanya rumah. Bermula engkau pada ketika keluar itu. Berbanyak atas engkau nur. Keluar pada rumah dengan zikir dengan wirid itu. Banyak nur kita bawa. Terang hati engkau. Dan mencita-cita atas berbuat taat. Dan ketika kembali engkau daripadanya, tiada seperti tersebut itu. Habis nur kita dah akan diambil. Kita duduk dengan orang-orang jahil, orang ni, kita punya cahaya ni diambil sikit-sikit. Hilang. Kerana sudah gelap dosa dan terselam hati engkau di dalam gelap usaha itu. Kesan itu. Dan jika adalah usaha dan gelap hati engkau, hilang keduanya, dan tiada tinggal bekasnya, nescaya tiadalah menegah engkau berhadap kepada berbuat ibadat dan suruh Tuhan. Yang kita balik pun dah letih, dah mata macam tu. Datang mengaji. Bukan kita tengok kitab, kitab tengok kita. Dah penat macam mana? Kan? Hilang semua tu. Betul kata apa ni? Dan suruh, dan hanya sedemikian itu. Seperti api. Terkadang-kadang sudah padam ia. Tapi tinggal hitam bekasnya. Macam api. Api dah padam. Bekas hitam tu ada lagi. Macam itulah juga. Bila kita dah penuh dengan orang-orang lalai ni. Kita dapat padam tapi kesan itu ada. Ketahui olehmu. Bahawasanya yang terlebih afdal. Orang yang tiada berusaha itu. Daripada orang yang berusaha. Ialah apabila dia berbuat ibadat di dalamnya. Bukan dia melepak je. Ngumpat orang. Tak jadi tu. Duk pondok. Bukannya dia mengaji. Dia buat ketupat. Tak jadi tu. Tak boleh. Dia afdal kalau dia sibuk buat ibadat. Dan jika engkau tinggal usaha. Dan lupa engkau daripada Allah Ta'ala. Padahal engkau duduk dalam masjid. Ataupun di ribat. Di madrasah. Pondok. Adalah engkau itu dicela pula. Jangan kita ingat aku dah duduk pondok, aku dah mengaji, dah baik dah. Kalau engkau lalai, teruk lagi. Dan tiadalah tertentu binasa. Dan was-was syaitan itu masuk atas orang berusaha. Terkadang-kadang masuk ia atas orang yang berkhalwah, yang sunyi daripada usaha itu. Lebih banyak kerana binasa yang masuk atas orang berusaha itu, masuknya pada melalui jalan dunia. Dan tiada mengaku daripada mereka itu suatu ibadah zahirnya. Seperti batin serta mengaku mereka itu banyak salah. Jadi orang-orang dunia ni kadang dia rasa salah. Dia tengok ustaz, dia tengok orang kat dalam pondok. Allah, mulianya dia orang ni. Hinanya dia dapat sifat kehambaan. Jangan main-main. Kadang-kadang orang kat luar jadi mulia pada orang dalam pula. Dia tengok, aku teringin nak tapi aku ni anak ramai. Tanggungan banyak, aku kena berusaha. Aku buat dah yang terbaik. Tapi apa-apa aku boleh tahu, aku support dia orang. Kadang-kadang makam ni lebih mulia pula daripada orang yang duduk dalam tu. Yang tak sedari tu. Nak ngap dia kerja dia. Yang tu pula teruk pula lagi. Jadi maknanya dia kena jaga adab. Adab orang mutajarib, orang makam tajrid, dia tak boleh lalai. Dia kena sungguh-sungguh ibadat. Sebab Tuhan dah kosongkan usaha ikhtiar bagi dia. Orang usaha ikhtiar pula ni, dia tak boleh pula dia tenggelam dengan usaha dia tu. Dia kena nampak pula orang yang makam tajrid, dia pula support sana pula. Barulah jadi ibadah apa yang dia buat. Patri kata apa ni? Serta mengaku mereka itu banyak salah. Dan mengetahui mereka itu kelebihan orang yang tiada berusaha. Bagi taat mereka itu kepada Allah. Dia sentiasa sangka baik. Adapun binasa orang yang meninggalkan usaha dan berbuat ibadat dalam masjid, terkadang-kadang padanya dapat riak pula.
Atau ujub, dia pun pandang orang. Semua ni dunia ni. Aku ni orang berkhidmat. Aku orang Al-Husna. Wah, cik. Aku berkhidmat ni. Orang lain ni apa dia, orang ni semua dunia ni. Wah, dah itu pula dah. Datang pula ujub pula kacau dia. Datang pula riak. Dia kena hati. Dia kena pandang ini semua kurnia Allah. Kalau Allah tak kurnia aku duduk kat sini, aku tak boleh duduk di sini. Aku boleh mengajar begini. Ini semua kurnia Allah. Kalau tidak aku pun sama macam dia orang ni. Sama je. Dia kena merendah diri tu. Atau takabur atau perhiasan bagi makhluk dengan berbuat ibadat. Faham tu? Perhiasan. Dia seminggu sekali orang datang, dia pun dengan jubah dia, sugi dia 2. Tak cukup. Serban dia dengan redak dia. Ini macam Habib Omar ke anak Habib Omar ni. Wah, dia punya gaya lah. Orang pun buka pintu untuk dia. Senyum balik tu. Dia suka pula dengan itu. Saya teringat Tok Guru Tuan Syekh Halim Guru tu. Syekh dia belajar di Pondok Padang Lalang. Dia cerita tu. Budak-budak pondok tu pelik. Pagi-pagi tengok tandas bersih. Tak tahu siapa cuci. Satu malam tu dia orang mengendap. Tengok siapa. Lepas tu nampak ada orang tutup pakai kain cuci tandas. Buat tosyat. Tangkap dia. Tengok Tok Guru. Tuan Haji apa tu cuci tandas. Orang dia nak buang riak, takabur tu. Orang duk hormat dia, orang sanjung dia, tak mau. Dia nak khidmat. Dia orang alilah ni. Tuan-tuan ingat apa? Orang alilah ni dia rasa syok dia. Tak. Dia dalam jiwa dia, saya nak berkhidmat. Apa yang saya boleh tolong. Lagi dia naik, lagi dia nak khidmat. Dia tak nampak diri dia. Kita buat betul. Ada satu orang syekh, orang tanya dia, Syekh, macam mana kita nak tahu satu orang tu betul-betul syekh? Betul-betul dia ni satu orang ahlilah, macam mana kita nak tahu? Kita test lah. Macam mana? Ada satu orang syekh, dia test. Hari ni ada orang datang, syekh sekian-sekian, dia akan datang ke tempat kita. Apa kita buat persiapan tu? Kita nak buat apa ni? Jangan buat apa-apa. Tapi tak sambut, jangan sambut. Buat biasa je. Betul, syekh tu datang. Sadu datang, orang selawat kan. Tak tahu semua tak tahu. Masuk. Apa punya marasah ni? Marasah apa ini? Tak sambut, tak hormat. Tak betul ni. Dia pun pom balik terus. Tengok. Itu tak betul tu. Itu kasih. Lepas tu besok datang seorang lagi. Datang, tengok. Murid dia buat biasa. Seorang lagi syekh. Datang tengok. Orang tak sambut dia. Dia pun tengok. Tak sibuk kan? Buat apa? Khidmat. Tak apa. Saya tolong sekali lah. Tak apa. Duduk sekali. Tok Guru tu mengajar. Duduk dengar. Kata okey. Dah, balik salam, balik. Kenapa tuan tak rasa apa-apa? Tak ada apa dah. Ada orang sini tengah sibuk. Kita pun ikut meraihkan lah. Kita dengar lah. Tu syekh. Yang itu betul. Alhamdulillah. Itu betul. Tengok kan, kita ni pun nak kena diasuh juga diri kita ni. Orang duk naik kita kan. Kita janganlah tuan-tuan buat macam tu kan. Paling kita nak test. Jangan kita jangan test. Itu Tok Guru tu nak ajar anak murid dia. Yang kita pergi test pula. Besok saya tahu ustaz pergi parking kat luar Ustaz. Kereta dia tu. Tak perlu dah kita test tu. Tu cerita lah kan. Kalau kita dites orang, begitulah sifat kita tu, kena merendah. Jangan mengharapkan apa-apa pujian. Macam kita dia Nabi. Sikit lagi saya nak bagi sampai syahadan ya. Atau perhiasan bagi makhluk dengan berbuat ibadat kepada Allah. Dia tunjuk depan orang, dia tunjuk dia buat ibadat. Mulut kumpat kambing. Apa dia cakap tu? Nampak mulut dia dengan tasbih dia. Kerana supaya dapat harta daripada tangan makhluk. Rupanya nak ni tu, envelope tu kan. Lepas sampai pak. Ni kempis envelope ni. Tak tebal sikit ke? Kacau. Dan harta daripada tangan, atau kerana nak dapat kebesaran
dan kemuliaan daripada mereka itu. Orang sanjung dia, orang cium tangan dia. Saya dengar budak-budak Mesir kita, budak-budak Mesir, Syekh Atiyah Sakar. Ni Ustaz Dr. Yusri kita, Syekh Atiyah Sakar, satu ulama besar dulu di Mesir. Dia kalau dia pergi mengajar naik apa tu? Tram, naik kereta api tu. Orang cium tangan tu. Lepas tu dia berhenti, dia masuk tandas. Masuk bilik air, cuci tangan. Orang kata, ya Allah, tawaduk tu. Orang ni tu tak mau diangkat, tak mau disanjung-sanjung. Dan kerana supaya dapat harta dan atau kerana dapat kesebesaran dan kemuliaan pada mereka itu. Dan alamat yang demikian itu, apa alamat dia? Mencelakan ia bagi manusia apabila tiada memuliakan mereka itu. Apa tanda dia ni? Satu orang yang berpura-pura. Apa tanda dia ni? Sebenarnya belagak ia soleh. Apa alamat dia? Mencela ia bagi manusia apabila manusia tidak memuliakan mereka itu akan dirinya. Bila orang tak muliakan dia, dia mulia. Apa hal ni? Tak nak aku datang saya. Dan tidak muliakan dirinya. Dan menghinakan ia akan mereka itu apabila tiada berkhidmat mereka itu akan dia. Bila orang tak khidmat dia mulia. Tak gunanya apa ni? Khidmat tak mau. Maka orang yang masuk dalam pekerjaan dunia itu terlebih bagus banyak daripada orang yang macam itu. Sebab tu jangan kita ingat dua makam ni dia ada adab dia. Jangan kita rasa kita tak terpilih duduk di madrasah, tak terpilih jadi orang mengaji 24 jam, kita ada usaha, kita ni tak ada peluang. Dah, Allah Maha Adil. Kalau kita jaga adab sebagai orang yang muktasib, orang berusaha, kadang-kadang makam kita ni lebih pula pada orang. Kita pula lebih pula. Dunia ni tak ada yang mudah. Perjalanan menuju kepada Allah, semuanya mujahadatun nafs. Apakah orang yang duduk berkhalwah, duduk dalam madrasah, dia ada adab dia. Orang duduk kat luar, tak terlepas. Sama je. Peluang kita nak sampai pada Allah tu sama. Cuma kalau dapat peluang macam tu, seronok dah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan maka orang yang masuk dalam itu lebih bagus banyak daripadanya. Bagus banyak, bukan bagus sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baguskan niat kami dan bersihkan nafsu kami itu daripada binasa dengan fadlihi, kurnianya, wa karamihi, dan kemurahannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni dia akan guide kita. Macam mana kalau kita ni duduk di madrasah, pesantren, dipilih, Allah pilih kita situ. Apa adab nak jaga? Kita dipilih orang usaha. Apa pula ada adab yang kita nak jaga supaya ni kita ni terpilih juga sebagai orang tawakal. Dipilih Allah SWT menjadi orang soleh juga. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Mudah-mudahan mendapat barakah. Terima kasih pada yang menjemput, membawa barakah pada tempat ini. Setiap pengajian tu banyak para malaikat, banyak orang yang ni, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada makhluknya sebagaimana Allah berbuat baik pada engkau. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil ilmi qulubana wasta'in asrarana wa ashrul bi i'tibari afkarana. Sallallahu salam hamda rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.